Mari belajar sejarah bersama Cikgu Sal. Tahun 5, Unit 1. Tajuk Warisan Negara Kita, Institusi Negara, Payung Negara. Apakah yang dimaksudkan dengan daulat? Daulat ialah lambang kekuasaan tertinggi raja atau sultan terhadap kerajaannya. Raja atau sultan yang berdaulat mempunyai kewibawaan, sifat peribadi yang unggul dan kebijaksanaan tinggi untuk memerintah. Berikut merupakan gambar ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'id Billah. Seterusnya, apa pula yang dimaksudkan dengan derhaka? Derhaka ialah keingkaran rakyat terhadap titah dan perintah raja atau sultan. Rakyat yang menderhaka akan dikenakan hukuman yang setimpal. Info tambahan, perkataan daulat berasal daripada perkataan Arab iaitu daulah. Daulah bermaksud negeri atau kerajaan. Rakyat yang menderhaka dikatakan akan ditimpa tulah atau bencana. Sekarang, mari kita bezakan peranan raja di zaman Kerajaan Melayu awal, zaman pemerintahan British, zaman pendudukan Jepun dan zaman selepas merdeka. Peranan raja semasa zaman Kerajaan Melayu awal. Raja atau sultan menjadi ketua kerajaan negeri. Raja atau sultan juga mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahannya. Segala dasar berkaitan dengan pentadbiran, perundangan, kehakiman dan hubungan diplomatik ditentukan oleh raja atau sultan. Raja atau sultan dibantu oleh para pembesar untuk mentadbir kerajaan. Berikut merupakan gambaran zaman Kerajaan Melayu awal, di mana para pembesar sedang berbincang dengan sultan di Balai Rongseri. Seterusnya, kita tengok pula peranan raja semasa zaman penjajahan British. Raja atau sultan dikekalkan sebagai ketua negeri. Raja atau sultan tidak lagi mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahannya. Raja atau sultan hanya sebagai ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri baginda. Penasihat British dilantik bagi setiap negeri untuk mengurus pentadbiran negeri. Berikut merupakan gambar barisan Sultan-Sultan Melayu bersama dengan Governor British. Sekarang, kita lihat pula peranan raja semasa zaman pendudukan Jepun. Semasa zaman pendudukan Jepun, raja atau sultan masih dikekalkan sebagai ketua negeri. Raja atau sultan tidak mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. Raja atau sultan hanya sebagai ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri masing-masing. Pentadbiran negeri-negeri Melayu diurus oleh Gubernur Jepun. Berikut merupakan gambar tentera Jepun sedang memasuki Kota Baru Kelantan pada Disember 1941. Bagaimana pula peranan raja selepas merdeka sehinggalah kini? Sistem raja berperlembagaan telah diperkenalkan. Kuasa raja atau sultan adalah tertakluk di bawah perlembagaan negeri. Pentadbiran negeri akan diketuai oleh Menteri Besar dan
akan dibantu oleh Majlis Eksekutif. Institusi yang di-Pertuan Agong diperkenalkan selepas merdeka. 9 orang Raja Melayu dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong secara bergilir. Pentadbiran negara diketuai oleh Perdana Menteri dan dibantu oleh Jemaah Menteri. Begitulah perbezaan peranan raja di keempat-empat zaman pemerintahan. Berikut merupakan gambar Yang di-Pertuan Agong Malaysia semasa menyampaikan titah ucapan perasmian di istiadat pembukaan penggal kedua Parlimen. Apa yang dimaksudkan dengan Majlis Eksekutif? Majlis Eksekutif ialah organisasi yang menjalankan tugas pentadbiran. Manakala Jemaah Menteri ialah badan yang dianggotai oleh Perdana Menteri dan Menteri-Menteri Kabinet. Kuasa mutlak ialah kuasa penuh atau tidak terbatas. Terdapat negara-negara yang masih mengamalkan institusi raja. Sebanyak 43 buah negara yang masih mengamalkan institusi raja dalam pemerintahannya. Berikut merupakan 5 buah negara yang masih mengamalkan institusi raja. Yang pertama ialah United Kingdom. Yang kedua ialah Denmark. Yang ketiga ialah Maghribi. Yang keempat Thailand. Dan yang kelima negara kita Malaysia yang mana menggunakan gelaran Yang di-Pertuan Agong. Kesimpulannya, daulat merupakan lambang kekuasaan tertinggi raja atau sultan terhadap kerajaan baginda. Mengingkari perintah raja atau sultan dianggap sebagai derhaka. Semasa zaman kerajaan Melayu awal, raja atau sultan berkuasa mutlak. Kini, kuasa raja atau sultan adalah tertakluk kepada perlembagaan. Institusi raja menjadi lambang perpaduan dan kemakmuran negara. Sayangi Malaysiaku tercinta.